Selamat sejahtera kepada semua pelajar 4 Diamond yang menyertai sesi Google Meet untuk PDPR Science. Baik. Hari ini kita masuk bab 9 Kimia Industri. Subtopik 9.1 Alloy. Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Terdapat beberapa jenis alloy yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti keluli, filter, gangsa, loyang dan duralumin. Gambar ini, piala ini adalah dibuat daripada gangsa. Badan kapal terbang dibuat daripada duralumin. Dan yang ini adalah filter. Digunakan sebagai barangan perhiasan. Yang ini sebagai barangan dapur, periuk, dibuat daripada peluri nikarat. Jadual 9.1 menunjukkan komposisi sifat dan kegunaan alloy. Yang pertama, keluli. Keluli terdiri daripada 99% besi dan 1% karbon. Keluli adalah keras dan kuat. Keluli digunakan untuk membina bangunan dan jambatan dan juga membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Ini contoh-contoh keluli digunakan untuk membuat landasan kereta api, untuk membuat jambatan dan juga untuk membuat roda, pengisi roda. Filter. Filter terdiri daripada 96% timah, 3% kuprum dan 1% antimoni. Simbol timah Sn, stannum, kuprum, ni, Cu dan antimoni Sp. Filter mempunyai pembukaan berkilat dan dia adalah tahan kakisan. Digunakan untuk membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar. Ini contoh barangan perhiasan yang diperbuat daripada filter. Yang ketiga, gangsa. Gangsa terdiri daripada 88% kuprum dan 12% timah. Sifat gangsa adalah keras, tahan kakisan dan mempunyai warna yang menarik. Digunakan untuk membuat tugu. Contoh tugu peringatan negara kita dibuat daripada gangsa. Selain itu, gangsa juga digunakan untuk buat ukiran logam, dik shilling, pingat dan sebagainya. Contohlah, gangsa berwarna perang seperti ini. Loyang. Loyang pun warnanya macam ini. Tapi loyang mempunyai komposisi yang berlainan. Jadi, gangsa adalah campuran kuprum dengan timah. Manakala loyang adalah kuprum dan zinc. Atom asing yang ditambahkan ke dalam lapisan atom kuprum adalah zinc. 75% kuprum, 25% zinc. Sifat loyang adalah kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa dan berwarna keemasan. Digunakan untuk membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Yang tadi gangsa digunakan untuk membuat tugu, ukiran logam ataupun pingat. Loyang digunakan untuk membuat alatan muzik, kunci dan tombol pintu. Ini contohlah barangan yang diperbuat daripada loyang.
Seterusnya, duralumin. Duralumin terdiri daripada 95% aluminium, 3% kuprum, 1% magnesium dan 1% mangan. Duralumin ini adalah bersifat ringan, tetapi ia kuat dan juga tahan kakisan. Dan sifat-sifat ini membolehkannya digunakan untuk membuat badan pesawat, membuat badan kapal terbang dan sebagainya. Sebagai bermaksud boleh buat kereta basikal, basikal lumba sebab dia ringan dan kuat. Contoh, ingat satu kegunaan lah. Duralumin digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Seterusnya kita tengok pengalloyan. Mengapa logam tuli itu perlu melalui proses pengalloyan? Okey, sifatnya kebanyakan logam tulin adalah lembut dan mudah terkakis. Jadi ciri-ciri ini tidak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda di sekeliling kita. Kita nak logam yang keras dan boleh tahan kakisan yang tidak akan terkakis atau berkarat. Jadi proses pembentukan alloy atau pengalloyan dilakukan untuk membagi sifat logam tulin. Kita tengok, okey, bagaimana mengapakah alloy adalah lebih keras berbanding dengan logam tulin. Kita lihat sebabnya. Pertama, dari segi susunan atom. Atom di dalam logam tulin disusun secara teratur dan berlapis seperti ini. Saiz atom dalam logam tulin semua adalah sama. Kerana dia terdiri daripada atom yang sama jenis. Jadi saiz atom dalam logam tulin adalah sama. Jadi atom dalam logam tulin akan tersusun secara teratur dan berlapis seperti gambar ini. Jadi apabila daya dikenakan, contoh apabila dia diketuk, lapisan atom logam tulin mudah menggelongsor antara satu sama lain. Okay, ini menyebabkan logam tulin senang berubah bentuk. Okay. Dia mudah ditempa. Okay, I tambah point. Maka logam tulin senang berubah bentuk. Saya guna istilah mulut dan mudah ditempa. Apa maksud mulut? Mulut bermaksud logam tulin senang ditarik menjadi halus dan dia boleh buat dawai. Mudah ditempa bermaksud bentuknya senang diubah, boleh diketuk menjadi bentuk yang lain. Okay. Bagaimana dengan alloy? Apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam lain, ini kita boleh rumuskannya sebagai atom asing. Apabila atom asing ni dicampurkan ke dalam logam tulin,
Atom asing ini ia akan menukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam tuling. Hal ini demikian kerana atom unsur asing ini mempunyai saiz yang berlainan. Saiz atom asing adalah berlainan. Bila nak terangkan, first kita bandingkan jenis, bandingkan saiz. Saiz atom asing berlainan berbanding dengan atom logam tuling. Dan kehadiran atom asing ini akan mengganggu susunan teratur dalam lapisan atom logam tuling. Kehadiran atom asing akan mengganggu susunan first banding saiz. Saiz atom asing berlainan berbanding dengan atom logam tuling. Kedua, kehadiran atom asing akan mengganggu susunan teratur lapisan atom logam tuling. Ayat ketiga ialah ini. Ini poin pertama, ini kedua, yang ini yang ketiga. Apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tuling sukar menggelongsor. Inilah yang menyebabkan alloy lebih keras berbanding dengan logam tuling. Okay. Ini cara kita beri huraian. Mengapa alloy lebih keras daripada logam tuling? 3 poin ini. Kita lihat kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Okay. Keluli tadi tersebut, keluli adalah 99% besi, 1% karbon. Keluli digunakan untuk membuat bangunan ataupun jambatan. Bila nak buat bangunan tiang itu, dia mesti keluli ditambahkan dengan konkrit. Menjadi konkrit yang diperkukuhkan. Keluli ini digunakan untuk membina bangunan pencakar langit kerana sifatnya keras dan tahan kakisan. Badan kapal terbang diperbuat daripada duralumin kerana duralumin ringan dan kuat. Dan beberapa alatan muzik diperbuat daripada loyang kerana berkilat dan tahan kakisan. Alloy superkonduktor. Terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat alloy superkonduktor. Apa maksud superkonduktor? Superkonduktor adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan tinggi tanpa rintangan.
Walaupun pada suhu yang sangat rendah, kecekapan pengaliran arus elektrik dalam superkonduktor pun tidak akan terjejas. Superkonduktor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Jadi, sifat ini apabila bahan superkonduktor ini yang dipasang pada bahagian bawah kereta api bullet train, kereta api ini, maka dia dapat bergerak dengan laju kerana dia akan terapung. Dia anti-magnet, dia akan terapung. Jadi kurang rintangan dan dapat bergerak dengan sangat laju. Alur superkonduktor digunakan untuk membuat landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan gesiran antara landasan dengan badan kereta api. Jadi, hal ini membolehkan kereta api ini bergerak dengan sangat laju. Okay, buat bullet train. Selain itu, alur superkonduktor seperti niobium, titanium dan niobium timah digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan resonance magnetic MRI. Okay? Magnetic resonance imaging untuk pengimejan perubatan. Contoh, boleh digunakan untuk scan, mengimbas bahagian badan kita sama ada seseorang itu ada menghidapi kanser ke tak, dan adapun tulangnya ada mengalami sesuatu lah, reka ke mana dia boleh tahu. Ya, ini mesin MRI lah, masuk dalam terowong ini dapat scan. Okey, saya bagi pelajar masa kamu buat buku SPS muka surah 93, 94, 95 dan belakang eksperimen wajib itu kamu boleh rujuk buku teks yang dibuat. Buku teks ada dia punya eksperimen. Eksperimen wajib 4. Okay, tujuan tu mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tulen. Okay, belajar kamu buat nanti pukul 1.45 kita sambung Google Meet. You buat dulu. Kerana saya nak panggil nama, nak belajar jawab. Okay, boleh? Cikgu. Keluar dulu ke biarkan dia? Keluar dulu bawa masuk ke nanti? Pelajar yang guna wifi tak ada masalah, boleh stay dulu. Kalau ada masalah boleh keluar dululah, nanti baru you join.
Nanti saya akan message dalam grup, saya kata saya nak mula perbincangan. Macam tu baik, baru you join lah semula. Okay? Bagi you 15 minit buat Lepas tu kita bincang. Kalau nak tanya soalan boleh type kat sana.